Yelah, so bila kita dah ada calonnya dan kita both dah macam dah decide, nah okay lah kita aku serious relationship kan, and then kita macam dah buat yang macam Kak Ida cakap tadi, jumpa parents. So sekiranya benda ni dah official lah, macam benda ni antara keluarga dah okay. Okay, so now kita macam nak mengenali lah, kita nak mengenali hati budi, yang kata kenal hati budi kan. Tapi kita dah tahu ada limitation, macam kita tak nak lah ikut bisikan-bisikan tu yang nak suruh kita nak kenal kena pergi tengok wayang ke, kena date, kena ada ni kan. Tapi macam mana practically lah juga kita nak tahu someone, apa benda yang kita nak tengok lah in term of apa, macam ni kita nak kenal dia without kita actually nak berdua-duaan lah. Kalau Kak Aida boleh share some tips ataupun cara lah. Kan tak boleh couple sebelum kahwin. Sebab couple dia hanya untuk yang dah berkahwin. Maknanya untuk mengenali dengan pergi tengok wayang semua kena dah kahwin. Barulah boleh kenal macam tu. Kan? Jadi sebenarnya untuk kenal sebelum kahwin ni kita kena define lah. Kena define sebenarnya kita nak kenal sampai had mana. Kan? Sebab mengenali seseorang dia tak boleh in just 12 months atau masa 20 bulan je. Dia sepanjang hayat. Jadi kita kena set sampai had mana yang kita nak kenal sebelum kahwin tu. Kan? So back pada yang sebelum ni lah, yang kata persiapkan diri tu. Sebenarnya dia ada some continuation daripada situ. Bila kita nak kenal pasangan kita, sebenarnya kita nak kenal diri kita juga. Maksudnya kita nak tahu dekat had mana dia compliment kita. Kan? Bukannya nak cari yang mana yang sama dengan kita. Kan? So bila kita nak cari yang mana yang boleh compliment kita tu, so kita kena fikir macam mana agaknya nak tanya ni, kan? Betul tak? Kan? Itu yang mana nak tanya ni, macam nak kenal ni. Okay, kalau inilah gunanya ahli keluarga sebenarnya dan sahabat-sahabat lah, kan. Kadang-kadang kalau kata, sebab bila selalunya kalau perempuan lah, seorang perempuan, kita cakap pasal seorang perempuan nak kenal lelaki tu dia dah cakap dekat keluarga pun dah cakap nanti apa hang kahwin dengan dia ni, macam tu lah kan, nak cakap hang kahwin dengan ni, kita tak kenal ni siapa pula ni, kan. Kita kenal, pernah nampak lah sekali dua dia cakap kat depan bagi khutbah, contoh lah kan. Itu tak payahlah kenal lah, jadi je lah kan. Tapi tak boleh, kita selalu anggap macam benda-benda ni macam kalau dia ustaz ke apa ke ni jadilah. Tak, kita tengok plus point je macam tu. Sebab ustaz seorang manusia. Kan? Itu yang jadi bila sekarang ni jadi fitnah. Ustaz jadi fitnah. Macam contohlah kita boleh dengar kan yang sekarang kan, dai, PU lah apa tu kan. Lepas tu dah semua netizen marah. Itu yang salah, sebab dia ingat macam orang ingat kalau ni mesti maksum, tak berhalah. Tak. Sial ustaz tu. Jadi manusia kan dia. Sebab dia manusia dah tentu kita memang kena kenal. Kenal apa? Kenal siapa dia, kat mana kekurangan dia yang kita boleh handle. Maksudnya kekurangan itu kita memang boleh cover. Macam tu. Okey, kata seorang perempuan ni dia nak kenal pada dia lah, dia rasa dia nak kenal kalau aku ni seorang hari ni macam malas masak sikit lah macam tu kan. Okay. Taklah rasa masak tu is something yang relief stress pun. Macam tu. Jadi kata nak tahulah dia ni pandai masak tak. So nak tanya siapa? Senang lah, tanyalah kawan-kawan rumah sewa dia kan. Macam ni tanya, kadang-kadang tak payah kita yang tanya, kita minta tolong kawan kita tanya kan. Alah, setakat nak tanya pasal masak je kot kan. Macam tanya je lah sambil macam sama-sama ni kan. Tu pandai masak ke? Macam tu. Janganlah tanya macam mestilah orang syak kalau kita asyik tanya je pasal tu kan. Macam tak payahlah. Macam kita macam kawan-kawan, bila kawan-kawan sama-sama duduk makan tu, macam kita boleh dengar kan. Tu pandai masak ke? Yang seorang tu pandai masak tak? Macam dia jarang turun kafe. Dia macam tu. Macam kena ada dia punya cara, dia ada skill dia lah menanya. Itu
kena pakai session lain lah kan, skill tanya ni. So kita tengok dia punya interest lah, apa yang dia buat, dia skill dia, apa yang dia boleh compliment diri kita. Yang compliment kita. Tapi kita jangan tanya yang sama dengan kita. Contoh, kita suka hiking. Contoh. Lepas tu kita nak kalau boleh pasangan kita ni suka hiking jugalah kan. Tak payah kan. Apa kita nak cari kalau kita suka hiking? Yang apa agaknya? Yang tak kisahlah duduk luar peluh-peluh kan, macam tak jenis yang tak penggeli kot, yang macam dia suka beriadah macam tu kan. Ikutlah biasanya. Yes, kan? Bukan geng hiking juga Tak semestinya. Tak semestinya. Kadang-kadang dia tak suka hiking. Tapi dia jenis yang macam jenis boleh tunggu lama. Macam tu. Jenis macam relax je, macam boleh je ikut je pergi mana tak kisah macam tu. Ataupun jenis yang macam tak kisah macam peluh ke apa ke. Buat je lah. Dia taklah suka hiking tapi demi kita, macam kita boleh nampak ada dia boleh bertembung kat situ kan. Ya betul. Ya begitu. Nampak tak noob kat sini? Noob, BBNU. Sebab relationship ni is about making it work. So dia macam kena work kan, dua-dua kena work untuk mencapai. Teamwork. Bila teamwork betul juga. Dia kena ada sebab macam kita orang kat sini, orang ni dia akan lebih kat sini. Macam tu. Kalau macam contoh kan, contoh macam Kak Ada cakap tadi, lelaki tu suka hiking. Jadi kalau dia cari dia punya pool of selection tu jadi kecil lah kalau dia cari orang yang suka hiking je. Macam merugikan pula kan. Padahal macam sebenarnya agreement okey je. Sebenarnya kalau seorang ni suka hiking, sebenarnya it's not so good sangat lah sebenarnya. Sebab jenuh tiap-tiap minggu sibuk nak hiking. Habis nak buat bila benda lain. Betul tak? Tak ada buat tambahan minat keluarga tadi. Okey. Tak berkembang. Itu antara macam, maksudnya apa yang kita nak kena, macam mana kita nak kenal tu, kita kena tahu apa yang kita nak kenal lah. Kena list down kan apa yang kita nak kenal, dan bila nak kenal apa tu jangan banyak-banyak sangat, macam nak kahwin dengan Puteri Gunung Ledang. Itu satu hal lagi. Ini memang macam mana tu? Macam mana yang orang kata cerewet lah tu kan? Macam mana cerewet tu? Macam cerewet, macam nak kahwin Puteri Gunung Ledang ni nak dia ada rambut ikal mayang panjang berjela. Nampak tak real kan? Macam kau nak buat apa dengan rambut panjang tu kan? Macam tu lah nak kata kan. Macam kalau perempuan pula nak dia tinggi 180. Kau nak buat apa dengan 180 tu? Nak pergi betulkan mentol tanpa tangga ke? Kan? Nampak tak? Kita kena be real, be practical. Janganlah list benda bukan-bukan. Jangan terlalu berpegang pada idealistik punya point lah. Kita kena cari yang kita nak start hidup dengan dia. Maksudnya katalah kita kena fikir, bayangkan a day after nikah. Apa yang kita nak? Itu yang list kan. List kan macam dia layan mak dia macam mana. Nak jenis yang pandai berborak, boleh layan kita bersembang ke kan? Pandai simbangan orang tua ke. Kalau kita suka macam tu lah. Kalau kita jenis suka dia pandai layan budak-budak. Layan budak-budak lah kita cari, kita tengok macam tu. Tapi macam mana nak kenal? Kita tak perlu pun couple dengan dia. Tak perlu berjalan dengan dia pun. Sebab berjalan dengan dia tak ada budak-budak pun depan dia. So tak nak buat apa kan? So cara dia lagi adalah kalau selalunya kan, tu sebab kenapa the first thing mesti dapat restu mak ayah. Sebab bila mak ayah dah tahu yang kita ni in serious relationship, diorang kalau buat makan-makan mesti jemput kita. Percayalah. Kan? Betul. Dah senang dah kan. Tak payahlah. Ajaklah. Bila nak buat makan. Takkan kita nak tanya kan. Dan selalunya kita akan jadi diri kita bila dengan family, betul tak? Yes. So pasangan kita boleh nampak. So bila kita pergi makan, pergi join makan-makan tu pula kan, janganlah sibuk dengan dia. Dia nak buat apa nanti bertahun-tahun dengan dia, tak apa. Tak payah kan. Kita borak dengan mak dia, borak dengan ayah dia, borak dengan adik dia, borak dengan kakak dia, borak dengan sepupu-sepupu dia. Sebab apa? Dengan diorang je kita tahu siapa dia.
Kan? Perasan tak? Nanti kita pun akan masuk dan kena Dan diorang pun, bergaul dengan diorang pun juga. akan mengenali diri kita secara tak langsung. Nampak tak? Okay, so the point here is not about what we want to find. It's about what we want, maksudnya kita nak kenal diri kita dan kita nak orang kenal kita macam mana. Nampak tak? Kita bukan kenal orang. Kita kena kenal diri kita dan kita nak orang kenal diri kita. So bila kita cerita macam tu, kita tak ada cerita macam you should ni, you should tu, you should ni. Dah tak ada dah. Dia dah jadi I should this. Apa yang I perlu buat, apa yang you perlu buat. Okay, sama-sama lah. Okay. So jadi dah tak perlu dah couple, betul tak? Lebih kepada observation dan asking the right questions to the right people. Yeah, betul Sarah. Betul. Right. Yes. Okay. Jadi again, itulah I think satu benda yang baru lah bagi saya kan. It's about sifat yang komplement, persamaan dengan opposite. Berlawanan. Kan? Jadi 3 term ni macam bagi seorang orang yang belum berkahwin kadang tak berapa nampak tau. Sebab kita selalu difahamkan kalau macam waktu kecil-kecil dulu, waktu dari teenage lagi, kita dah dibiasakan dengan korang matching lah. Korang ni orang dua-dua kan suka ni. Jadi hari ni kita upgrade ilmu kita. Kita kena cari orang yang complement. Yeah. Kan, complement dengan kita. Bukan sama. Kita tak expect nak sama sangat. Kalau ada tu macam okay lah, tapi complement is the way to go. Stronger and better. Okay, jadi akhirnya dan kemudian untuk macam mana kita nak mengenali attributes, macam mana kita nak tahu dia complement dengan kita kena kenal diri kita. Jadi, dan kita kena mengenali orang tersebut by asking the right questions. Dan kita kena asking the right questions to the right people, which is bila kita dah dapat restu keluarga tadi lebih mudah bila bertanya terus dengan ahli keluarga. Kalau bukan mak ayah, saudara mara kan, adik-beradik. Jadi betul juga, tak perlu pun sebenarnya nak tanya tuan badan tu kan. Tak perlu. Boleh nak tanya, tapi kalau macam attributes lain tu orang lain yang akan lebih bagi honest review lah. Gitu. Okay. Sebab kita tend to macam tunjukkan aib kita kan. I think kita go to the last question untuk sesi hari ni. Tadi macam mana kan? Sekarang ni kita nak tanya apa? What is the right questions? Kita dah dapat restu dah tadi ni. Kita dah jumpa dengan ahli keluarga ni. Nak tanya apa? Suka makan apa ke? Itu soalan biasalah. Dia suka makan apa Dia suka warna apa Kita kena out of cliche pula lah. Ataupun perlu ke tanya waktu berkenalan tu, perlu ke tanya serious questions terus. Macam soalan macam nak anak berapa contoh. Perlu ke up to that level sewaktu kita nak assess karakter ataupun compatibility ni. Di waktu fasa assessment kita tu. So apa yang perlu ditanya? Okay, so sebenarnya ni continuation lah daripada soalan yang sebelum ni kan, tentang apa pula soalan-soalan yang perlu ditanya kan. Okay. So the first thing yang kita kena buat adalah kita yang kena set lah apa yang kita nak tahu sebelum berkahwin. Kita kena faham benda ni. Perkenalan tu dia berlaku sepanjang perkahwinan sampai akhir hayat. Tapi kita perlukan something yang kita nak kenal at the surface ataupun permulaan untuk seminggu selepas nikah. At least lah kan. So mungkin kita nak tahu, selalunya kita nak tahu makan apa kan. Tapi pada kaedah benda tu dah outdated. Sebab makan apa tu sekarang dah banyak dah pilihan makanan kan. Order makan je. Apa. Hari pertama nikah pun boleh tanya ataupun boleh tengok kot dia suka makan apa. Tak payah tanyalah sebelum 2-3 tahun sebelum kan nak buat apa kan. Lepas tu
Ataupun sebenarnya masa pergi rumah ahli keluarga apa kan, tak payah tanya, mak dia mesti cerita. Dia ni suka makan Uh-uh. ni. Mama dia selalu buat. Betul tak? So tak payah tanya, tulis je kan. Okay. So nampak tak macam kenapa bila ahli keluarga dah restu dan dah tahu dah hala tuju, perhubungan kita tu dia lebih menyenangkan, dan sebab itu dikatakan Islam tu mudah. Sebab kat sini Islam tu mudah. Kenapa nak berkapal berdua-dua? Sebab dia macam menyorokkan daripada ahli keluarga. Betul tak? Kenapa menyorokkan kalau benda tu tak salah dan salah kan? Maknanya nak cakap lah salah lah maknanya sebab sorok kan. Tak kan menyorok. Berjalan berdua kan without family. No. Okay. So apa yang nak tanya untuk karakter lah senang kan. Okay. First, mungkin satu benda yang mungkin yang tak normal lah, maksudnya yang tak klise dia lah, bolehlah buat personality test. Sebab kalau buat personality test benda yang senang, kita tak perlu tanya pun kan. Kita tanya je, kalau buat personality test apa yang dapat kan, personality apa tu kita baca je lah kan. Personality at least kita dapat gambaran awal kan. Oh kalau dia INFJ, contohlah INFJ ni introvert rupanya dia ni. Introvert, lepas tu apa strength dia, apa weakness dia, kan semua dah ada. So at least kita dah tahu sikit sebanyak. Walaupun mungkin tak 100% tepat, tapi at least kita tahulah secara kasar. Lepas tu kita boleh juga hanya apa career plan kan. Apa career plan apa bakal pasangan kita. Kan kalau untuk perempuan nak tanya lelaki tu adalah salah satu soalan yang boleh ditanya. Sebab sekarang ni, sebab dia berbeza dengan dulu. Dulu mungkin kita tak perlu pun tanya career plan sebab tak ada orang nak aim for highest. Maksudnya nak jadi manager, jadi CEO ke apa ke kan. Sekarang ni ada kan. Dan choice dia banyak kan. Even sebenarnya nak kerja apa, kerja kat kilang, nak kerja oil and gas, kerja petani, kerja pesawat, banyak kan. Jadi itu mungkin salah satu sebab kita boleh tanya career plan. Sebab apa? Sebab nak persiapkan diri kita juga. Kalau kita tanya pasal career plan pada seorang lelaki kan, maksudnya yang bakal yang nak kita kahwin ni, at least kita tahulah, dia nak jadi manager, CEO. So kita tahu kita ni kena jadi independent kan. Sebab nak jadi tu mesti sibuk. Dia sibuk, kita kena independent. Bila independent, kena apa? Kena pandai bawa kereta, kena pandai guna apps nak order makanan. Kena kan, betul tak? Lepas tu betul tak? Kita tanya sebenarnya untuk persiapkan diri kita. Ya. Yang kita akan hadapi kan. Akan hadapi tu. Kan? Kita tak boleh macam sebab kita dah in serious relationship. Macam bila kita tanya bukan sebab kita nak tak nak lah. Saya tak tahu pun you ni macam-macam lah kan. So itu cerita lain lah. Ada boleh macam tengah pertengahan tu kita putuskan. Tapi jarang berlaku kecuali ada certain reason lah kan. So selalunya bila dah cinta ni selalu kita terima je, betul tak kan? Selalu cinta itu buta. Sebab tu bila orang yang tak cinta je yang dia rasa goyah. Sebab rupa-rupanya dia rasa sayang je. Sebab orang yang rasa sayang je, dia tak nak hadap benda tu. Itu perbezaan cinta dengan sayang tu. Sebab pada mulanya tadi Kak Aida dah cerita pasal definition cinta dengan sayang. Kadang-kadang kita rasa sayang sungguh dekat dia, tapi rupanya sayang je, kita tak nak berhidup dengan dia. Okay. So yang tu so nak go through susah senang tu, kita mampu tak? Kita bear tak benda tu? Okay, lepas tu career plan. Lepas tu apa lagi? Ini ikut macam masing-masing lah kan. Ini macam antara contoh soalan yang kita boleh tanya. Macam contoh pasal interest macam tadilah, interest. Sebab zaman sekarang kan banyak kan. Mungkin interest dia suka main game. Ambil lah, nak kena selamat lah, nak kena bertabah tu kan. Suka main game pula. So dah halang-halang game tu jadi streamer game terus lah kan, dapat duit. Macam tu lah nak cakap kan. Tapi nak kata kalau lah pasangan kita ni suka main game, kita tak boleh nanti bila dah kahwin marah dia main game, PC tak payah. Tak boleh. Sebab apa?
Sebab masa kita persiapkan diri sebelum kahwin, kita dah tahu dah. Betul tak? Kan? So tak apa. Don't worry about that. Maksudnya kita pun cakap interest kita kan. Cakap kita dah katalah interest kita suka shopping, window shopping. Ingat semua lelaki suka ke? Kan? So kalau ada yang dapat terima kita suka window shopping tu, alhamdulillah lah, sujud syukur. Kan nak kata. Sebab lelaki kalau pergi ke teman perempuan window shopping kan, kesian jadi ampaian terampai. Baik kan tangan. Kan, so sebenarnya bersyukur tau ada lelaki nak terima kita yang window shopping. Ingat senang ke? Jadi sama juga lelaki, ingat senang ke perempuan nak terima dia suka main game. Kan? So it's about tolerate, it's about orang kata give and take. Kan? Bila kita tahu dia macam tu, kita pula jenis suka shopping ke, suka lepak kafe ke kan? Betul, okey lah tu, dah nice lah. Masa dia main game, kita pergi lepak kafe. Nice kan? Interest compliment. Compliment kan? tadi tu. Compliment kan? Tapi kalau lah kita ni suka, kita tak suka masak, kita suka lelaki tu masak kan? Tiba dia tak masak. Itu yang tak payahlah kan? Tak payah macam tu maksudnya. Tapi kalau kita memang pandai masak, kita okey je kalau dia nak masak ke tak masak, kita akan masak dan masak kita memang lebih sedap lah kan, macam tu lah contoh kan. Jadi tak apalah kan kalau dia tak pandai masak pun, macam tu. Sebab kalau lah kita betul-betul nak pandai masak, baik kita kahwin dengan chef kan, carilah kalangan chef kan, yang pergi cari kalangan engineer buat apa kan, engineer dia tahu beli je, macam tu lah nak cakap. So tapi maksudnya kita kena tanya interest kan. Tadi apa, personality test, career plan, interest. Sebab apa career plan ni penting kalau seorang lelaki, kalau dia nak tanya soalan, sebenarnya dia kena tanya career plan perempuan tu. Kan? Sebab zaman sekarang perempuan semua dah berpelajaran kan. Dia tak boleh nak expect yang kalau pelajaran tinggi kerja di suri rumah macam tu kan. Tak boleh expect macam tu. Sebab kan kata tadi, the first thing kita tak boleh put high expectation kan. So kita kena ada some toleransi kat sini. So that's the way, itulah benda yang kita kena kenal sebelum kahwin. Get the point untuk tolerant tu, maksudnya untuk bertolerasi tu. Kan? Kalau katalah lelaki ni suka suri rumah sebenarnya. Habis saya kan belajar ada master kan. Boleh tak up sikit daripada suri rumah? Up sikit. Kan kita nego kan. Macam tu, up sikit. Mungkin online business ke? Kan? Nampak? Benda ni, negotiation, semua ni kena berlaku sebelum kahwin. Dia tak boleh berlaku selepas kahwin. Sebab apa? Bila berlaku selepas kahwin, boleh. Tapi dia ada banyak hanky-panky dia. Dia banyak bumpy lah sikit kan. So, nak percepatkan ataupun nak kenal di antara kedua pasangan tu adalah negotiation tu mesti berlaku sebelum kahwin. You accept this, you accept this. Macam tu. Masa mengenali ataupun masa sebelum decide in serious relationship tu, masing-masing lah kena. Kadang ada orang dia rasa dia memang kena tengok 2-3 kali orang yang dia nak decide untuk cintakan ni kan. Tu nak tengok 2-3 kali tu bukanlah suruh pergi duduk depan dia tengok. Tu bukan. Tengoklah dari jauh kan. Tengok kan. Kita tahu dia ni suka video shopping kat IOI Mall contohlah kan. Kita pergilah kan. Macam kita tahu kawan-kawan dia kata, ya, pakatlah dengan kawan dia kan. Pergi mana hari ni kan. Diorang pergi mall ni. Tak payah tanyalah dekat IG dekat ni pun ada kan. Story. Tiba-tiba IG story. Ada. Mall pergilah kejap kan. Pergilah tengok kejap. Kau bersisih kan. Pakailah menyamar lah sikit kan kalau lelaki. Pakai mask tak nampak. Topi kan. Kalau selalu pakai kurta kan, tak usahlah pakai kurta waktu tu. Pakailah t-shirt, pakai topi. Macam tu kan. Tak nampak lah kan. Kan sebab apa? Saat lagi bersisih nampak, tu terkejut pula kat situ kan. Cover-cover lah kalau dah nampak nanti cover-cover kan. Buat coverage sikit. So masa tu lalu
tengoklah dari jauh sebab dia jenis yang suka nak kena tengok ni baru decide. Kena tengok berkali-kali. Berkalilah sampailah rasa okey betul memang tak boleh cintakan dia. Macam tu. Bukan senang tau macam benda ni sebab kita decide untuk hidup sampai bila-bila dengan dia. Bayangkan hari-hari kita bangun tidur dengan strangers. Kan? Orang yang kita tak kenal. Kan? It start over again. Maksudnya dia jadi macam cerita 500 first date kan. Bangun-bangun actually we start again to be a couple. This is a new day. Macam tu kan. Macam tu lah nak cakap. Sanggup tak? Macam tu. Sanggup tak? Adakah hanya dengan rupa dia je yang kita rasa sanggup? Atau adakah dengan sebab agama dia yang kita sanggup? Tu benda tu yang kita kena decide lah kan. Sebab tu kata kalaulah kriteria serupa Puteri Gunung Ledang kan. Hai lah tak minta lah agama dia pun serupa. Serupa siapa tak tahu. Kan? Barulah rasa macam boleh pergi. Kalau Gunung Ledang kita kena ingat juga Gunung Ledang suka naik bukit atas bukit. Kita suka tak tunggu dia duduk atas bukit suruh turun. Itu je kan. Kalau tak suka jangan cari Puteri Gunung Ledang. Kan? Okay, so macam tadi kan bila sebab apa Kak Aida selalu pertekankan benda-benda ni untuk lelaki. Sebab apa lelaki? Sebab lelaki ni dia fitrah dia kan kata dia bukan suka clingy. Yang fitrah clingy ni perempuan kan. Fitrah lelaki dia tak suka clingy. Dia suka ada life dia. Kan. Tapi tapi berkahwin perlu. So macam mana nak balancekan dia? Kan bila ada anak, bila ada anak selalu dengan anak dengan isteri je. Sebenarnya bila kita sebagai seorang isteri, bila dah berkahwin lah, bila seorang isteri kita buat macam tu, sebenarnya not good for her mental dan orang kata emosi dia. Maksudnya buat macam live sendiri. Lelaki ni buat macam ada isteri live yang sendiri. baik kan. So isteri yang baik give dia freedom juga pada hari-hari tertentu. Macam contoh untuk isteri. Macam contoh lah macam sebab kita kena like a couple bila dah kahwin. Apa couple buat? Katalah contoh kita pergi kelas lain, dia pergi kelas lain kan. Samalah kita pergi kerja lain, dia pergi kerja lain. Apa kita buat kalau couple? Kita text lah, call kan. Lepas tu kadang-kadang dia kata I nak pergi makan dengan ni. As long as dia cakap dengan siapa tu pun dah alhamdulillah dah sebenarnya. Take care macam tu lah kan. Love you. Tak buat dia rasa bersalah, tak buat dia rasa macam bersalah bila tinggalkan kita. Kita jadi tak boleh buat macam jadi macam alah apa ni you ni kan. You kata kan live nak kan. Macam oh my god macam dia pun rasa macam dimas, dia rasa dimas. So tak boleh. Kalau kita rasa nak clingy pun mungkin weekend kan. Hari Isnin sampai Jumaat tu biarlah dia dengan friend dia, dengan life dia, dengan ni. Sebab lelaki memang kena macam tu sebab barulah emosi dia stabil, balance lah. Kena balance lah. Kena balance. So perempuan ini adalah salah satu benda yang seorang perempuan kena tahulah, kena belajarlah benda ni. Jadi clingy boleh tapi kena bagi dia ruang macam tu lah. So macam tadi dah cakap yang pasal cinta sayang tu memang itu benda yang selalu perempuan dia tak ada masalah sangat. Perempuan dia taklah sangat sebab orang kata nature dia kan. Flexible. Dia cuma macam about okey tak okey tu dia macam boleh bearable lah. Tapi lelaki dia sebab lelaki dia ada choose, dia ada pilihan. Dia boleh untuk pilih orang lain. So bila macam tu choose wisely lah kan. If you have to look it over and over again then do it lah kan. Maksudnya tapi janganlah dengan couple. Sebab couple tak dapat kenal apa-apa pun sebenarnya kan. Okay. Yalah, so itu antaranya lah. Pasal yang kata apa nak tanya nak anak ke tak berapa orang jangan tanya soalan yang kita out of control kan bukan kawalan kita. Contoh anak berapa bukan kita decide kan. Tapi kita boleh cakap kita kalau anak kita sikit ke ramai
Betul tak? Oh. Ask the right question. Kan? Jangan tanya benda yang bukan kawalan kita. Contoh maksudnya macam dia kan bila tanya anak nak berapa ni kan, dia macam tanya awak nak mati bila? Macam tu lah. Nampak tak? Persamaan dia. Okay. Hashtag deep. So macam mana kalau ada lelaki tanya kita perempuan, awak dah anak berapa orang? Awak tanya saya nak mati bila ke? Faham tak? Nampak tak persamaan dia? Nak tahu. Benda yang tak boleh kontrol. Mana nak tahu. Kan? Sebab apa? Sebab apa penting? Kita back to balik soalan tu. Sebab apa jadi kalau tiba-tiba tak dikurniakan anak? Maksudnya Allah tak anugerahkan anak. Apa jadi? Nampak tak? So mungkin masa tanya tu dia rasa macam itulah yang dia rasa macam nak lah tahu kan. Kita kena educate lah. Maksudnya bila tanya tu kita educate balik. Dia kata is it important? As important when I will die? Macam tu. Nampak Macam, tak? Kita bagi dia fikir balik. Sebab tadi kan kita bercakap mengenai membina keluarga kan. Jadi instead of tanya nak anak berapa, mungkin boleh tanya, betul ke soalan saya ni macam how important is having kids to you? Mungkin maksudnya ramai atau sikit, adakah dia memberi efek? Dia memberi macam masuk efek pada kebahagiaan kita nanti? Itulah deep kan soalan. Mesti kata, ya Allah ni siapa bagi soalan ni, siapa ajar ni, dia kata. Okay. Ni mesti tengah couple talk lah ni. Cakap Alright. Okay, rasanya ada 4 lah tadi kan soalan apa yang perlu ditanya. Yang pertama sekali personality test. Walaupun accuracy dia adalah 100% tapi kita boleh dapat secara surface dia lah kan, secara kasar. Yang keduanya kita tanya career plan. Sebab itu cara nak menyara keluarga sebab kita tadi nak membina keluarga, jadi kenalah ada cara untuk sustain keluarga tu kan. Okay, yang ketiga soalan ni adalah interest kan. Dan keempat, jangan tanya soalan yang out of our control. Okay. perasaan cinta kena wujud dulu sebelum kahwin. Cuma yang tak boleh couple. Nampak tak dia punya way tu sebenarnya yang salah. It's not about couple. Couple tu memang perlu. Sebab kalau kita haramkan couple pula, lepas kahwin dia tak couple. Ya betul lah, dah tak pergi dating, dah tak berkepit pula dah. Okay, sebab apa definition couple tu is like macam berdosa tau. Dosa besar macam tu. Padahal couple tu pun tak salah. Cinta pun tak salah. Why kita nak bermusuh dengan semua tu? Kan? Jadi that's the orang kata efek jugalah. Macam ada orang mungkin dia tak rasa kesan sangat. Tapi ada orang dia kesan. Dia macam dia rasa dia tak boleh teruskan kalau dia tak cinta dengan orang tu. Ada orang dia boleh terus tapi sebenarnya it's not dia orang kata tak stabil. Sebab dia adalah dia hanya dia berdasarkan tanggungjawab. Kadang-kadang ada orang dia berdasarkan tanggungjawab. Sebab apa berdasarkan tanggungjawab? Dia satu perkara yang tak stabil. 5 tahun awal, bila setahun mungkin okey. Tapi tahun keempat nak kelima adalah tahun cabaran, tahun ujian. Kan? Masa itulah teruji. Adakah dengan tanggungjawab saja boleh bertahankan, orang kata mempertahankan institusi keluarga itu. Itu sebenarnya. So nak tak nak memang kena ada rasa cinta dulu. Dan cinta tu sebenarnya Allah yang bagi. Sebenarnya memang Allah yang bagi. Betul Kak. Hanya kita pupuk-pupuk ke. Kan? Macam tu tak ada. Generation dah semakin bukan dan diorang dah expose dengan macam-macam benda kan. Dan TV dah ada pasal feelings semua kan. So kenapa kita tak pernah cakap lepas tu in a more Islamic way? Kenapa kan? Jadi kadang-kadang mungkin sebab selalu kan kita dimomokkan dengan benda-benda feeling ni adalah satu benda yang salah ataupun
it should be, it cannot be orang kata bincang umum macam tu. Macam it's supposed not to, sebab kita nanti ada anak perempuan, anak lelaki kan. So how we want to educate them? Kan? Jadi saya sebagai seorang yang belum berkahwin dan faham perasaan macam berdasarkan pengalaman saya sendiri, macam betul lah cakap Kak Aida tadi. Oh, sebenarnya yang kita rasa awal-awal tu adalah cinta sebenarnya. So kalau tak ada perasaan cinta itu, di mana waktu tu saya tak faham cinta itu apa. Jadi insyaAllah dalam sesi ni kita dah jelaskan. Kita namakan dia, perasaan tu adalah satu benda yang kita kena manage kan, perasaan tu. Realitinya cinta adalah we are willing untuk hadap kekurangan, kebaikan dia sepanjang masa. Dan another important point adalah couple. Couple bila kan? Durasi couple tu bermula bila. Jadi sangat jelas lah sebenarnya. Jadi insyaAllah dengan perkongsian ni, realiti ni, semoga anak-anak muda di luar sana, rakan-rakan yang sebaya dengan saya ataupun adik-adik, ibu-ibu mungkin yang sedang ada teenagers kan, boleh menjelaskan sayang itu apa, cinta itu apa. Dan bila dah ada cinta tu, bagaimana untuk menguruskannya. Sebab macam kita setuju tadilah, Allah ciptakan benda tu. Allah yang gerakkan, Allah yang adakan perasaan tu. Okay. Macam dah kulasah pula. Jadi mungkin kita last aku tutup lah Kak Aida. Kata-kata akhir, kata-kata nasihat kepada adik-adik yang baru ingin memahami apakah itu cinta dan nasihat untuk nak memulakan serious relationship ni. Last words lah daripada Kak Aida. Okay, so it's really enjoy lah with this session, with this talk kan, okay. Dan satu je lah nak pesan, memang apa-apa pun sebenarnya memang be you, be real kan. Tagline kita hari ni. Tagline je. Be you, be real. Maksudnya kita tak boleh so ideal, kita tak boleh macam di kayangan, kita bukan kluster kayangan pun kan. Okay, so jadi diri kita kan, tapi manage it well kan. Manage it well. So nak manage tu kena ada ilmu lah, sebab mesti ada beza orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu kan. So kena cari ilmu tu, then you can manage it well, insyaAllah. Mencari ilmu dan gunakan ilmu tu kan, aplikasikan ilmu tu insyaAllah. Okay, Allahualam itu saja kot kita tangguhkan dengan surah kafarah wa suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alright, sama-samalah kita berpesan kepada kebenaran dan kita kena bersabar. Best lah Kak Aida.